sebut pasal risiko, Tok sebut pasal tekanan kan. Habis bila kita fikir balik, jika PMN ambil tindakan tegas dengan dia punya pendirian, Malaysia punya pendirian terhadap kekejaman Israel ni, dia akan merisikokan negara kita mungkin bakal ada sekatan ekonomi yang besar dan dia akan sedikit sebanyak menggugat rakyat itu. Ya. Kalau takut dengan risiko, jangan bicara tentang perjuangan. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Betul tak? Sama juga. Kita sebagai umat Islam ni, pertama sekali, kita kena faham bahawa umat Islam di Palestin ini, mereka ni saudara kita. Tak sempurna iman seseorang selagi dia tidak menyayangi saudara dia seperti mana dia menyayangi diri dia sendiri. Kalau anak kita lah contohnya, dibunuh, dirogol, kita marah tak? Kita ada rasa kita ada rasa tak selesa tak? Bila benda ni diperlakukan sedemikian rupa. Benda ni bukan soal Islam saja, bukan soal saudara se-Islam. Ramai yang beragama Buddha, yang beragama Kristian, yang beragama Hindu. Malah di Amerika, yang Yahudi sendiri pun membantah. Kerana ini bukan lagi soal umat Islam dizalimi. Ini soal kemanusiaan. Ini soal kemanusiaan. Hanya mereka yang tidak mempunyai peri kemanusiaan je yang tidak rasa simpati dengan apa yang dilalui oleh rakyat di Palestin, khususnya di Semenanjung Gaza. Jadi memang kita ada risiko, tapi kalau kita semua memainkan peranan, tidak mahu memainkan peranan, maknanya kita menjauhi Palestin punya isu, menjauhi daripada mengecam Israel, kerana takut kita kehilangan import daripada Israel, ataupun takut kita dikenakan economic sanction daripada negara Kesatuan Eropah ataupun daripada Amerika. Maka dari segi keimanan kita sebagai umat Islam ni, cerita pasal umat Islam maknanya iman kita pun tak sempurna lah. Senang cerita. Kita gagal untuk menyayangi saudara kita seperti mana kita menyayangi diri kita sendiri. Inilah setidak-tidaknya kita ni, tegur ni, dia ada berbagai peringkat. Kita boleh tegur dengan perbuatan kita. Kita boleh tegur dengan perbuatan. Apa yang PM buat? Kita kumpulkan duit, kita hantar bantuan. Kemudian tak cukup dengan itu, kita tengok PMX berunding pula dengan Al-Sisi, dengan Presiden Mesir, cuba untuk dapatkan bantuan daripada Al-Sisi supaya barang-barang kita dapat dibawa masuk. Itu yang mula-mula 2 kontena, lepas tu boleh naik sampai 20. Kita pun mengharapkan, sebab keperluan dia orang dalam 200 kontena satu hari. So kita mengharapkan benda ni, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Perdana Menteri kita ni, sepatutnya kita sebagai rakyat Malaysia kita sokong. Kena bersatu lah. Kena bersatu lah. Jangan kita ambil peluang ni nak tibai pula Perdana Menteri kita. Yang keduanya, kalau kita tak boleh membantu dari segi perbuatan kita, maknanya pergi ke sana, pergi ke sini, bersuara, bercakap di unggah, bercakap di sidang-sidang macam Buan Ahmad Faisal, dia kata kenapa tak boykot saja APEC kan? Bagi saya kan lebih baik kalau Malaysia pergi ke APEC dan Malaysia suarakan di APEC. Tetapi kalau misalnya PMX bila dah berunding dengan China dan berunding dengan banyak negara-negara lain, negara-negara ASEAN terutamanya, merasakan kita perlu ada pendirian yang tegas dan merasakan tindakan memboikot itu lebih relevan, itu let's our leaders decide. Biar mereka yang memutuskannya.
buat masa ni, apa yang PM dah buat tu, banyak negara tak boleh buat. Dia menyatukan kawan-kawan kita di kalangan negara-negara Arab umpamanya. Berapa lama mereka tu dulu rapat dengan Amerika, rapat dengan Israel, sehingga kan mereka tak ambil tindakan apa-apa. Tapi hari ni alhamdulillah, even Singapura yang boleh dikatakan sekutu Amerika yang rapat, sekutu Israel yang rapat, mereka tak macam kita. Kita tak ada kedutaan, tak ada hubungan diplomatik dengan Israel langsung. Mereka masih lagi masih lagi ada kedutaan di Singapura, di Israel. Tetapi mereka friendly dengan Palestin. So akhirnya Singapura juga mengambil pendirian mahu peperangan dihentikan, mahu gencatan senjata diadakan. Itu dah cukup bagus. Itu dah cukup bagus dah. Kita nak supaya orang-orang yang tidak berdosa, wanita, kanak-kanak, orang tua mereka tak terkorban lagi. Cukuplah. Berapa belas ribu sekarang ni yang dah meninggal dunia? 8,000. 3,000 kanak-kanak. 3,000 kanak-kanak. Cukuplah yang mana yang dah pergi ni. Jangan ditambah lagi. Kalau kita tak mampu nak buat macam PM buat, setidak-tidaknya kalau kamu gagal untuk menjadi garam yang memasingkan ikan, jangan kamu jadi langau yang membusukkan ikan. Ni Dalam pandangan saya kepada Wan Ahmad Faisal. berat. Jangan jadi langau yang membusukkan ikan. Kita sebagai umat Islam, kalau kita tengok ketidakadilan tu berlaku, kezaliman berlaku, setidak-tidaknya kalau tak mampu buat macam PM buat ni, pergi turun, pergi jumpa orang sana sini, mempengaruhi orang supaya mengikut pendirian kita, menyokong perjuangan kawan-kawan kita di Palestin, membantah tindakan Israel yang zalim, setidak-tidaknya kita keluarkan dana, macam TMJ mengatakan dia memberi sumbangan dalam bentuk sedekah dan sebagainya. Itu pun baik, tetapi selemah-lemah iman, ni Ustaz Rafhan boleh huraikan dengan lebih dalam lagi. Jangan ada langau. Setidak-tidaknya kita bantah dalam hati. Okey. Okey tu. Ini kita bercakap secara casual lah tu Ya. Kita tengok Israel juga ada membuat berdelan ke atas negara Syria. Ya. Adakah Tok, ini pandangan peribadi Tok, adakah bakal tercetusnya Syria? Adakah bakal tercetusnya Syria pun ada. perang dunia ketiga dan sebagainya Tok? Pandangan Tok peribadi. Seronok ni. Pandangan saya secara peribadi, peristiwa 7 Oktober ini telah menghalalkan Israel untuk menjadikan Semenanjung Gaza itu sebagai padang jarak, padang terkukuh. Dan saya rasa lah, kita boleh bising, kita boleh bersuara, kita boleh lantang. Namun ialah 5 buah negara yang duduk dalam Security Council ini, mereka macam seolah-olah tak umpama lah. 140 buah negara yang mahu gencatan senjata diadakan, yang menyokong Israel ni lebih kurang 20 lebih je, tetapi seolah-olah 20 lebih ni lebih besar daripada segala-galanya. Jadi saya sendiri, saya rasalah dah menjadi tidak relevan sangatlah PBB ni. Sudah menjadi hampir tidak relevan. Kerana keputusan yang dibuat oleh 140 buah negara ni tidak dihormati. Tidak dihormati. Walaupun 140 buah negara dah suruh gencat senjata, even Netanyahu sendiri pun mengatakan bahawa Dia tak nak stop. Dia tak nak stop. Dia tak peduli pun. Dia nak hancur lumatkan Gaza ni. So bagi saya,
apa yang berlaku pada 7 Oktober tu telah dari segi strategi dari segi strategi peperangan ada sedikit kesilapan. Kita faham bahawa tindakan Hamas itu memang ada asas dia, sebab mereka pun memang ada perancangan nak buat terusan, buat laluan baru, bagi mematikan Silk Road China ni, begitu juga mereka ada agenda tertentu lah, nak buat nak pastikan usaha pihak-pihak China, Rusia dapat dipatahkan, So, benda ni banyak benda dalam lah, banyak benda dalam, banyak agenda dalaman yang orang nampak di luar, tetapi benda agenda mereka, agenda Israel di bawah ni ramai tak nampak. Bagi saya seolah-olah macam termasuk perangkap mereka untuk menghancurkan Gaza tu dan menghalalkan tindakan mereka. Ini ada sikit bahaya, dan bila mana Russia, negeri China membantah kalau misalnya ada pihak yang mula menghantar tentera, mula terlibat dalam peperangan, kita kena tahu dari segi kekuatan nuklear, kalau mula digunakan itu mungkin awal kiamat lah. Senang cerita lah, sebab ini bukan lagi asid fosforus yang akan digunakan. Sekali mereka dah mula, ada pihak yang mula menggunakan nuklear, selesailah. Tak payah cakap apa lah. Jadi bermakna tidak mustahil lah berlaku peperangan. Tidak mustahil. Okey, Tok. Itu yang kita takut lah. Kita harap tak berlaku lah. Itu sebab 140 buah negara mahukan gencatan senjata, mahu hentikan benda ni. Sebab kesan dia bukan hanya di Israel, bukan hanya di Palestin, seluruh dunia.